Kami akan membincangkan tentang SOP sektor ekonomi dan perkhidmatan yang perlu di Sabah dan apa antara sektor ekonomi dan perkhidmatan yang akan mengurangkan kes COVID di Sabah. Dan bersama kami dalam talian hari ini ialah Datuk Masidi Manjun, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Assalamualaikum, selamat pagi Datuk. Ya, selamat pagi. Ya. Datuk, mungkin kita boleh kongsikan perkembangan terkini tentang kes di Sabah setakat ini, apa dia? Ya, pertamanya seperti mana yang kita lihat ini statistik semalam, kita dapati bahawa terdapat apa yang saya panggil sebagai satu keadaan yang bertambah serius dari segi jumlah kes. Ya. Selepas beberapa bulan, buat pertama kalinya kita menepati angka 100 dalam jumlah harian semalam. Dan ini satu perkembangan yang saya pikir tidak baik kerana ini menunjukkan bahawa seperti mana tren di Semenanjung dan tempat-tempat lain di Malaysia, kita dapati bahawa ada tren pertambahan kes. Dan saya andaikan sudah ini mungkin terbit daripada kunjungan hari raya antara lain ya. Macam lalu kerana itu juga saya fikir berlaku Semenanjung ataupun tak dibenarkan balik terkampung. Dia telah dianggarkan bahawa masih beratus ribu sempat untuk balik ke kampung pada hari raya. Jadi saya fikir kita di Sabah walaupun dengan pelbagai halangan yang kita telah buat, tetapi perayaan hari raya masih dibuat dan apa yang kita lihat statistik yang kita lihat adalah cerminan kepada ketidakkepatuhan SOP hari raya yang kita telah laksanakan. Dan pastinya di semasa kita berada di PKP penuh ini, beberapa sektor ekonomi dibenarkan untuk beroperasi, dan mungkin Dato' boleh kongsikan antara SOP-SOP yang telah ditetapkan sendiri oleh Kerajaan Negeri Sabah itu bagaimana? Ya, pertamanya kita cuba imbangi seperti mana yang selalu diterangkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri antara hidup dan kehidupan. Ya. Kita ingin menyelamatkan nyawa, tetapi dalam masa yang sama kita juga ingin memastikan kita dapat membendung penularan COVID ini. Dan disitulah sebenarnya strategi yang kita ambil kira dalam usaha kita untuk menyediakan SOP di Sabah, yakni membendung penularan COVID, tapi dalam masa yang sama kita pastikan rakyat masih boleh bernafas untuk mencari puncak kehidupan mereka. Dan atas sebab itu kita masih buka beberapa ruang, khususnya dari segi ekonomi untuk mereka berniaga dan menjalankan perniagaan setiap hari. Cuma apa yang kita telah pastikan ialah kita tidak benarkan apa-apa aktiviti sosial. 100% kita tidak benarkan. Malah kalau kita lihat kedatangan atau kehadiran jemaah di masjid maupun di rumah-rumah ibadat yang lain juga kita kurangkan kepada hanya 12 orang saja tertempat. Kerana selain daripada kluster sosial dan perayaan, kita dapati bahawa satu puncak kluster yang agak besar ialah kluster keagamaan. Dan kita mahu laksanakan ini bukan kerana kita ingin mengakang orang untuk beribadah, tetapi kita mahu perhimpunan atau perkumpulan itu dapat kita kurangkan sekurang-kurangnya selama 2 minggu ini. Dan bagi kawalan operasi pasar borong pula dan pasar tamu dan sebagainya, pastinya ramai orang melakukan panik buying ataupun pembelian secara panik. Jadi apakah antara SOP yang dikeluarkan oleh Kerajaan Negeri Sabah itu sendiri bagi mengelakkan perkara ini berlaku? Ya, pertamanya saya ingat semua kita tahu bahawa bekalan keperluan asas ya, dan yang perlu seperti makanan dan minuman adalah cukup. Jadi pertamanya saya pada semua orang di mana saja kita berada ialah makanan ataupun minum makanan dan juga semua keperluan yang cukup. Tidak ada keperluan untuk berobat pergi ke pasar raya untuk membeli stok dan sebagainya. Jadi kita telah memperkenalkan SOP di mana
setiap pelanggan hanya berada dalam pasaraya ataupun kedai apa juga kedai yang hendak pergi selama kita lebih daripada 1 jam, dan kita telah menyatakan kepada semua pemilik gedung, pemilik pasaraya, kedai dan sebagainya agar memastikan jumlah mereka yang berada di tempat atau di premis mereka pada satu masa itu adalah tepat. Jadi para pembeli harus berbaris queue up ya, untuk masuk ke kedai atau masuk ke pasaraya sebenarnya jumlah mereka yang di dalam itu masih dalam jumlah yang ramai. Dan kalau bagaimana pula dengan aktiviti sukan dan rekreasi, adakah ia dibenarkan ataupun taman-taman dibuka ataupun ditutup untuk PKP ini? Itu hanya kita pasal tutup, hanya taman permainan dan sebagainya, aktiviti-aktiviti sukan kita tutup sementara waktu, kerana apa yang kita bimbang bukan kerana sukan itu sendiri. Apa yang kita bimbang itu ialah apabila mereka datang berkumpulan, mereka pasti akan berakhir dengan majlis sosial dan sebagainya. Ya. Tetapi untuk tujuan kesihatan, jogging dan sebagainya, mereka boleh bersenam di kawasan perumahan mereka. Tetapi taman dan sebagainya kita tutup. Mungkin dari sekali Datuk boleh sarankan rakyat di negeri Sabah agar teruskan mendaftar untuk program vaksinasi Malaysia agar kita dapat mencapai herd immunity, Datuk. Silakan. Ya, terima kasih. Saya harap pertamanya saya ingin mengatakan bahawa mereka yang mendaftar untuk program vaksinasi di Sabah ini adalah antara yang rendah di Malaysia. Dan ini satu trend yang agak mengejutkan kerana kita sedang berusaha untuk memastikan kita dapat melawan penularan COVID ini. Kedua, saya berharap semua rakyat di Sabah tidak ragu-ragu untuk mendaftar. Walaupun pendaftaran kita buat secara manual juga, tetapi dalam masa yang sama, mereka yang ada akses kepada MySejahtera ini dapat mendaftar secara online. Seperti mana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, tidak lama lagi kita akan ada program vaksinasi secara besar-besaran. Dan ini hanya boleh dibuat kalau semua rakyat terdaftar untuk mendapat vaksinasi. Kedua, yang ini juga tidak pernah penting ialah saya menyeru kepada semua rakyat Sabah agar mematuhi SOP. Pada akhirnya apapun ubat vaksinasi yang kita akan perolehi, tetapi benteng yang paling paling anggun dan paling berkesan sebenarnya ialah sikap dan kepatuhan kita pada SOP. Ya. Kita harus menganggap diri kita sebagai frontline juga. Dan terletak di atas bahawa kita tanggungjawab untuk memastikan kemenang dalam memerangi melawan COVID ini. Baik, terima kasih sekali lagi Datuk Masudi Manjam, Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Sabah. Terima kasih sekali lagi kerana sudi bersama kami. Selamat pagi Malaysia.